Okey dah. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabihi rizal insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Suraqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok ataupun hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya baginda Rasulullah SAW telah bersabda, setiap pada umatku masuk dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, barang siapa taat padaku masuk syurga, dan barang siapa yang tidak taat padaku maka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Insya-Allah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa' wal ifada wa istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalatul khairi ibtigha amradadihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Ya semati semuliakan imam kita atau merangkap pengurus surau kan, Ustaz Haji Samsuri. Dia juga merupakan guru takmir takmir untuk Seremban ni. Dan beliau juga imam Masjid Husin kan. Kemudian yang saya hormati Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa lah, jawatan kuasa surau Al-Ijtihad kan. Apa mana istihad? Istihad tu mana? Satu. Bersama hati. Bersatu hatilah. Okey, al-ijtihad. Suruhnya je kegiatan puasa. Sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur Allah Taala kenapa bersama pada malam ini untuk kita
Pertama sesi ta'aruf lah. Ta'aruf sebelum kita memulakan kuliah kita, insya-Allah. Untuk ta'aruf tadi, Tuan Imam kita ni dah beritahu lah, sebagai ringkas lah, kan? Ta'aruf, saya orang Johor, kan? Bekerja di Pejabat Agama mulai pada tahun 2010. Kerja di Pejabat Agama Seremban mulai tahun 2015. Sebagai timbalan pendaftar lah, pendaftar pernikahan dulu untuk daerah Seremban. Kuliah mulanya cadangan benda ni dibangkitkan dalam grup WhatsApp pendaftar itu, penolong pendaftar. Sebenarnya saya tanyalah dalam grup tu, termasuk imam sekali ada dalam grup tu lah. Dalam grup tu saya salah seorang daripada admin dia untuk grup timbalan pendaftar Seremban ni. Ada ramai pendaftar, dalam 60 lebih pendaftar. Tunggu juru nikah lagi. Macam-macam lah tu. Kadang dia mengadu masalah dengan saya. Macam ni Ustaz? Kalau macam ni macam mana Ustaz? Boleh lah nak menjawab tu kan. Mana kita boleh jawab, kita jawab lah. Yang tak boleh jawab tu kita rujuk lah pihak lain pula, mana kita jawab. Baik, untuk kelas ni sebenarnya kelas ni untuk takmir untuk sebenarnya takmir, saya punya takmir tu dah penuh. Pada setiap guru takmir dia kena ada 8 waktu lah, 8 waktu mengajar. Mana ada 4 tempat takmir. Saya punya tu dah penuh dah 4 tempat. Tapi disebabkan oleh bajet yang baru ni, peruntukan yang baru, jadi ada penambahan. Mana setiap guru takmir kena tambah lagi satu kelas, kena tambah satu lagi kelas. Jadi itu yang dibangkitkan dalam grup tu. Tengok Imam Sasuri pun ada bagi respon. Jadi dia suruh ngajar sini lah. Macam tu. Sebenarnya saya ngajar sini sekali je. Entah macam mana tu boleh jadi 2 kali dah tu, kan? Ada pula cadangan daripada imam untuk tambah lagi satu. Terpulanglah pada tuan-tuan lah. Kalau nak tambah, so tambahlah mana yang. Kalau tak, mana sekali lah. Sebab yang bayar elang tu Jakim yang bayar. Mana kalau tambah lagi sekali tu, tambah lagi satu tu, fikir-fikirlah sendiri. Fikir-fikirlah sendiri. Okay. Untuk kelas saya tu, maknanya kalau takmir saja ada 8, campur sini 9. Itu takmir saja. Yang bukan takmir tu pun banyak juga tu. Yang bukan takmir pun banyak. Boleh katakan setiap malam ada kelas. Setiap malam ada kelas. Setiap malam ada kelas. Sampailah malam ni. Mana boleh katakan setiap malam Jumaat pun ngajar juga. Malam Jumaat pun ngajar. Malam Jumaat Yasin. Saya malam Jumaat mengajar. Itulah tuan-tuan. Itu tak masuk kuliah subuh lagi. Kat sini saya ada satu kelas di Surah Asy-Syakirin tu, Taman Senayan Indah. Itu sebulan sekali. Taman Senayan Indah sebulan sekali. Surah Asy-Syakirin. Dulu dia orang ambil sebulan 2 kali. Tapi disebabkan saya jauh, jadi dia kata ustaz ambil sebulan sekali je. Itu yang sebulan sekali tu. Dia lagi jauh daripada sini. Ke sana pula, menobur ke sana pula. Taman Senayan Indah tu. Okey. Puncanya saya mengajar ke situ dulu, puncanya pasal takmir lah. Sebab situ tak ada orang mengajar takmir. Jadi dia hantar saya ke sana. Mula memang saya tak nak lah. Tapi sebabkan permintaan, maka pergilah mengajar situ. Sebulan 2 kali. Lepas tu orang kata tak ada pula takmir ke situ pula. Jadi tinggal sebulan sekali lah. Lagipun saya jauh. Macam tu. Okey tuan, insya-Allah. Itulah sikit lah. Nanti akan datang ada masa kita apa lagi lah, ta'aruf lagi insya-Allah. Jadi malam ni pengajian kita ialah bab menakahat. Sebenarnya ada 3 tempat saya mengajar kitab yang sama. Pertama, surau Taman Desa Permai Tampin. Surau Taman Desa Permai Tampin.
Saya pun mengajar kitab ni. Saya dah mengajar dah sampai bab li'an dah. Dah sampai bab li'an. Satu lagi Masjid Kariah Kampung Linsum Perantau. Ni pun mengajar kitab ni. Ni pun baru mula lagi. Sana pun baru mula kan. Sebelum ni saya mengajar bab kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dah banyak tahun dah. Jadi dah habis dah. Jadi tahun baru ni kita bincang tukar kitab lah. Dia orang pun setuju tukar kitab. Maknanya kitab Munakahat ni, dan juga satu lagi kitab Tahqiqul Waqi, Tahqiqul Wafi syarah kepada Munatul Musalli. Itu bab solat lah. Ada dua kitab yang dia orang ambil, insyaAllah. Baik. So malam ni kitab kita berkenaan dengan bab munakahat, bab nikah kahwin. Okey. Siapa yang boleh ada kitab boleh buka lah, insyaAllah. Boleh mula insyaAllah. Qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fihi bidari amin. InsyaAllah kitab yang ada pada tangan tuan-tuan itulah kitab Fiqh Minhaji. Fiqh Minhaj. Fiqh tu fiqh lah. Fiqh tu mana kepahaman. Minhaj ni dia macam sukatan lah. Sukatan kan, mana benda yang tersusun. Minhaj ni lebih benda-benda tersusun lah, ataupun nizam berkenaan dengan bab fiqh yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti. Sebenarnya kitab Fiqh Minhaji ni banyak syarikat-syarikat yang cetak. Banyak syarikat-syarikat yang cetak. Dia bukan Jabatan Mufti je yang cetak. Banyak lagi syarikat lain. Maknanya penterjemah lain, orang lain yang terjemahkan. Jabatan Mufti pun ada terjemahkan. Kalau Jabatan Mufti dia terjemahkan tak habis. Dia tak habis. Sebab dalam bab fiqh Minhaji ni dia tak sampai kepada bab jinayat. Tak sampai bab jinayat, tak sampai pada bab qisas hudud. Sepatutnya dia kena sampai ke situ. Baru habis. Baru habis fiqh Minhaji tu. Kalau tak, dia kira tak habislah. Kalau tak silap saya sampai jilid 5 kan. Ya, sampai jilid 5 ataupun jilid 6 saja. Untuk fiqh Minhaji yang Jabatan Mufti terjemahkan. Tapi syarikat-syarikat lain mereka terjemahkan habis sampai bab jinayat, bab wuduk sekali akan diterjemahkan. Macam tu. Baik, insya-Allah. Baik, kita lihat kitab berkenaan dengan fiqh munakahat ni. Bab nikah dan perkara yang berkaitan dengannya. Bab nikah dan perkara yang berkaitan dengannya. Pertama, pengertian nikah. Nikah dari segi bahasa artinya dakab ataupun bertaub. Ad-dhammu al-jam'u. Kalau sebut dalam kitab Arabnya, saya kitab Arab pun bawa juga lah kan. Saya bukan kitab yang terjemahan saja. Kitab Arab ni pun saya bawa Fiqh Minhaji ni. Fiqh Minhaji, sebab kadang-kadang ada makna-makna yang kadang kita tak keliru, jadi kita tengok bahasa Arab je lah. Kita tengok bahasa Arabnya. Dia kitab-kitab ni mana-mana yang kadang-kadang kita kitab terjemahan ni kadang-kadang kita tak faham apa benda dia terjemahkan. Kita kena rujuk kepada kitab Arab dia. Dia kena tengok kitab Arab dia. Apa sebenarnya yang nak disebut oleh musannaf ataupun pengarang kitab. Sama jugalah kalau contohnya bahasa-bahasa berkenaan dengan bahasa mahkamah, bahasa penghakiman. Bahasa-bahasa penghakiman kadang-kadang digunakan bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Ada bahasa-bahasa kadang-kadang dia tengok bahasa Melayu tak faham. Kita kena rujuk bahasa Inggeris je. Kita rujuk bahasa Inggeris. Tapi kalau dalam bab fiqh ni, dalam bab fiqh ke, dalam bab agama ke, kitab-kitab yang banyak sekarang ni diterjemahkan di pasaran. Mana-mana kitab terjemahannya kadang-kadang kita tak faham apa benda terjemahkan. Kita kena rujuk kitab Arab dia. Tengok kita Arab apa sebenarnya yang nak disebut, kan, disampaikan oleh musannaf ataupun pengarang kitab. Barulah kita nampak. Itu pentingnya basic bahasa Arab tu. Pentingnya basic bahasa Arab. Kalau tak ada basic bahasa Arab, kita hanya baca terjemahan je. Kadang-kadang kita takut nanti kita silap terjemah. Kita silap faham apa yang nak dimaksudkan oleh musannaf. Apa yang dimaksud oleh pengarang tu. Jadi kalau ada basic bahasa Arab tu, insya-Allah lah kita faham, tengok, oh, ini sebenarnya yang nak dimasukkan. Bukan apa yang kita faham sebenarnya. Baik.
Jadi nikah dari segi bahasa ialah dakab ataupun bertaub. Kalau sebut dalam kita Arabnya an-nikah lughatan ad-dammu wa jam'u. Nikah segi bahasa ialah dakab ataupun bertaub. Gabung pun boleh. Dammu ni gabung, cantum, bertaub. Dikatakan pokok-pokok itu bernikah. Tanakahat asjar. Pokok-pokok itu bernikah. Maksud pokok bernikah, maksudnya pokok itu bertaub. Bertaub antara satu sama lain. Dia bercantumlah antara satu sama lain. Okey? Kemudian sementara nikah pada syarak pula ialah akad yang mengharuskan hubungan suami isteri yang dibenarkan oleh syarak. Aqdun yatadammanu ibahatul istimta' kullu minaz zawjaini bil akhara ala wajhil masyru', dia kata. Sebut kita Arabnya. Nikah pada syarak ialah akad yang mengharuskan hubungan suami isteri yang dibenarkan oleh syarak. Itulah akad. Jadi nikah ni akad lah. Nikah ni akad. Walaupun begitu, ada juga ulama-ulama menterjemahkan nikah ini ialah wata'. Wati ataupun wata' ataupun persetubuhan. Dia sebut nikah aja, itulah dikatakan al-watu, persetubuhan. Ada pula ulama berkatakan nikah ini ialah akad. Satu akad untuk membolehkan, menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat lagi Sementara nikah pada syarak ialah akad yang mengharuskan hubungan suami isteri yang dibenarkan oleh syarak. Kerana dengan nikah ni banyaklah dia punya kelebihan nikah ni. Salah satunya memanglah tuntutan Islam nikah ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata ya ma'syaris sabab man istata'a minkum ba'ah fal yatazawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul farji fa in lam yastati' fa alayhi bisyam fa innahu wija atau kama qala Rasulullah. Maksudnya wahai pemuda, barang siapa di kalangan kamu mampu untuk berkahwin, maka naklah berkahwin. Kerana dengan berkahwin tadi, maka dia menghindarkan pandangan mata. Aghadul basar, mana memelihara pandangan mata lah, daripada melihat benda yang bukan-bukan. Wa ahsanul lil farji, dan memelihara kemaluan daripada melakukan perzinaan, benda-benda tak elok. Cuma kata Nabi, fa illam yastati' fa alai bisum. Kalau kamu tak mampu, maka nak berpuasa. Tak mampu, berpuasalah. Kenapa? Fa innahu wija, kerana puasa itu merupakan perisai daripada melakukan benda-benda yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi yang mampu bolehlah teruskanlah. Yang tak mampu, macam mana? Carilah sponsor. Yang tak mampu tu carilah sponsor. Kadang-kadang ada yang sponsor kan. Siapa sponsor? Ayah. Tak apalah, ayah sponsor. Ayah banyak duit, ayah sponsor lah. Tapi ada separuh daripada kita ni, kau nak kahwin, kau cari duit sendiri, kata. Nak kahwin, cari duit sendiri. Kau tak payah kahwin lah. Okay. Ada juga macam-macam lah orang ni. Kalau saya kerja pejabat agama ni, macam-macam orang lah orang hantar kan, orang nak nikah. Ada yang perempuan kadang bekerja, lelaki tak bekerja. Ada lelaki bekerja, perempuan bekerja, biasalah. Ada yang dua-dua bekerja, lelaki bekerja, perempuan bekerja. Ada yang lelaki tak bekerja, perempuan bekerja. Ini pening sikit lah. Tapi dia dah mohon bernikah, kita approve kan lah, kita dengan syarat dokumen yang dihantar tu semua lengkap. Apa yang kita nak lengkap, so tak masalah. Jadi kita luluskan lah. Masalah kau tak bekerja ke, itu antara kau dengan pasangan kau lah. Mana kalau dah menikah, kenalah cik kerja. Takkan isteri pula nak kena menanggung suami. Betul tak? Tapi mungkin disebabkan mak ayah suruh bernikah, maka nikahlah. Ada juga kadang-kadang memang dah cintaan, dah ke hulu ke hilir, kedek ke bawah bersama. Hulu ke hilir, kedek ke bawah bersama, jadi nikahlah. Walaupun tak kerja. Macam tu. Tapi kita mantekan lah. Ketika ceramah khusus pra-perkahwinan, saya pun terlibat dalam ceramah khusus pra-perkahwinan ni.
Ketika kursus perkahwinan, kita memang minta supaya mana-mana lelaki yang tak bekerja kena bekerja. Sebab kamu besok pula kahwin, wajib mencari antaranya tempat tinggal, untuk tinggal. Wajib antaranya ialah menjadi, orang kata, beri makan minum kepada isteri. Kalau ada anak, beri anak makan minum. Tak? Banyaklah benda-benda yang dia kena fikirkan lah bila dah berumah tangga ni. Kalau masih tak bekerja juga, walaupun dah rumah tangga, alamatnya nanti akhirnya akan bercerai-berai lah jawabnya. Akhirnya bercerai-berai. Sebab apa? Kau tak kahwin. Ni kau tak kerja. Sebab kau tak kerja, akhirnya jadi macam tu lah. Jadi menyusah. Takkanlah isteri nak menanggung kamu selamanya, cakap. Okey? Baik. Kemudian ia disilahkan sedemikian kerana nikah mengikat dan merapatkan hubungan individu. Orang Arab menggunakan lafaz nikah dengan maksud akad, bermesra dan juga persetubuhan. Jadi orang Arab, tuan-tuan, dia menggunakan lafaz nikah ni dengan maksud akad. Orang Arab tastamilu lafzun nikah bimakna aqdu wa bimakna wat'i wal istimta'. Orang Arab dia menggunakan lafaz nikah ni boleh digunakan untuk akad, boleh digunakan untuk watak, persetubuhan, dan juga istimta', maknanya sonok-sonok lah. Di sini dia kata bermesra. Asal makna istimta' ni sonok-sonok antara lelaki dengan perempuan. Namun makna nikah yang sebenarnya, hakikatan nikah ialah akad manakala penggunaannya dengan makna persetubuhan adalah secara kiasan atau pemajas. Jadi makna sebenarnya untuk perkataan nikah ni ialah maknanya al-aqdu lah, akad. Walaupun ada sebahagian daripada ulama-ulama fiqh ni menterjemahkan nikahin dengan makna persetubuhan. Persetubuhan laki-laki perempuan yang halal berkahwin. Yang halal berkahwin lah. Dengan akad nikah yang sah, dengan syarat rukun-rukun dan sebagainya. Tapi makna sebenarnya nikah ini ialah akad. Sedangkan dengan makna persetubuhan ni ialah secara kiasannya, kiasan ataupun majas. Majas ni apa benda majas, Ustaz? Majas ni dia sebut lain dikenaki lain. Sebut lain dikenaki lain. Contoh yang paling mudah untuk majas ialah contohnya kalau kita belajar balaghah lah. Kita rasa siapa di kalangan kita ni pernah belajar balaghah. Balaghah ni dia, dalam balaghah ni ada 3 ilmu. Pertama ilmu ma'ani, yang kedua ilmu badi', yang ketiga ilmu bayan. Ma'ani, badi' dan bayan. Yang paling susah tu ilmu ma'ani lah. Ma'ani yang paling susah, yang kedua bayan. Yang ketiga ilmu badi'. Badi' ni senang sikit, dia tak susah lah. Tapi yang paling payah tu ma'ani, yang kedua bayan. Jadi kalimat majaz ni, istilah majaz ni terdapat dalam ilmu bayan. Contohnya majaz, isti'arah, tasbih, musyabahah, musyabah bih dan sebagainya. Itu istilah terdapat dalam ilmu bayan. Mana contoh majaz ialah contoh paling mudah, ja'al asad. Ja'al asad, telah datanglah singa. Telah datanglah singa. Kita perhati mana singa? Tak ada pun singa. Tapi orang cakap ja'at singa. Singa dah datang. Rupa-rupa tak ada singa pun. Yang ada ialah seorang lelaki yang berjambang. Seorang lelaki yang berjambang, penuh jambang dia kan. Kan singa jantan macam tu rupa kan. Jadi kita katakan ja'al asad, telah datanglah singa. Atau dikatakan majaz, maknanya sebut lain dikenaki lain. Dalam Quran pun banyak ayat berkenaan majaz. Contoh paling mudah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yaj'aluna asabiahum fi azanihim minas sawahiqi hazaral maut. Yaj'aluna asabiahum, mereka itu memasukkan akan segala anak-anak jari mereka, jari-jari mereka, yaj'aluna asabiahum fi azanihim, dalam telinga mereka. Mereka memasukkan jari-jari dalam telinga. Jadi kalau ikut daripada logik akal kita, mana boleh masuk jari-jari dalam telinga? Yang boleh masuk
anamil satu jari je. Itu dia katakan majaz. Maknanya sebut lain dikenakan lain. Sebut umum dikenakan khusus. Sebut khusus dikenakan umum. Itu biasalah tu. Sebut banyak tapi dikenakan sikit. Sebut sikit dikenakan banyak. Macam tadi, sebut jumlah yang banyak tapi dikenakan sikit. Satu jari. Kerana mustahil kita boleh masukkan banyak jari dalam telinga. Kalau banyak telinga bolehlah banyak jari. Satu telinga je takkanlah boleh banyak jari kan. Macam tu. Jadi walaupun Al-Quran menggunakan lafaz nikah pada keseluruhannya dengan makna akad pernikahan, bukan dengan bermakna persetubuhan. Jadi dia bukan makna persetubuhan. Walaupun ada di kalangan ulama-ulama fiqh ni kan, mereka terjemahkan dengan makna persetubuhan. Al-wat'u lah persetubuhan. Macam tu. Di samping itu kan, bila orang bernikah, apa tujuan orang bernikah? Banyak tujuan lah orang bernikah kan. Salah satu daripada tujuan bernikah tadi ialah persetubuhan lah. Untuk menghalalkan benda tu. Samping untuk mendapatkan zuriat, keturunan. Betul tak? Untuk dapatkan zuriat, keturunan. Kalau benda tu tak berfungsi macam mana Ustaz? Tak berfungsi, pergilah jumpa burut ke apa benda tak. Kan? Kalau tidak, kau menginaya kau nikah. Menaya orang lah. Sebab hukum-hukum nikah ni pun banyak jenis juga. Antaranya wajib menikah. Ada masanya sunat menikah. Ada masanya haram menikah. Ada masanya makruh menikah. Betul tak? Dia banyak pembahagian hukum nikah ni. Kalau dah sampai memudaratkan orang lain, buat apa kau menikah? Itu dikatakan haram lah tu. Haram pula bernikah. Tapi kalau seandainya kau mampu daripada semua segi, zahir batin semua mampu, makanya kemudian keinginan pula untuk berkahwin, maka wajib menikah. Tapi hukum asal nikah itu ialah harus. Hukum asal nikah ialah harus saja. Tapi dia boleh berubah-ubah hukum tengok pada keadaan dia. Keadaan macam mana. Sebab ada orang-orang yang dia tak berminat menikah. Ada. Bila kita cadangkan Canon ke lah, kau nak tak ni kan, soalnya apa dia tak cakap apa dah, dia buat cerita lain. Dia buka cerita lain, mana dia tak minat, dia tidak berminat untuk bernikah, kan? Walaupun memang terseruan pada Islam tu suruh bernikah. Malahan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, dia kata tanakahun nisa. Dia kata tanakahun nisa fa inna hunna yatinahunna almal. Naklah kamu berkahwin dengan perempuan, kerana dengan berkahwin tadi dia akan membawakan harta. Dia bawa harta kepada kamu lah. Kerana perempuan tu boleh membawa harta lah, bukan bawa hutang. Kalau kahwin dengan perempuan tadi untuk bawa hutang, lebih baik tak kahwin. Kan? Kita kahwin tu untuk dapatkan harta, kan? Tapi jangan jadikan kahwin tujuan asalnya untuk harta. Dah tak betul lah. Tak betul lah. Kalau semata-mata kahwin tu tujuan dah harta. Dan biasanya ketika akad nikah, kan, kalau dia berjamaah agama tu, sebelum akad nikah dijalankan, biasanya saya akan sebutlah 5-6 poin lah. 5-6 poin yang perlu saya sampaikan kepada pengantin. Yang pertama, yang biasa saya cakap dengan pengantin ni, pertama, perbetulkan niat. Perbetulkan niat. Apakah tujuan kamu berkahwin dan menikah pada hari ini? Niatlah berkahwin dan menikah kerana Allah. Walaupun ada benda-benda lain yang kamu nak niatkan. Salah satu cinta, betul tak? Kan, disebabkan cinta, sayang, tentu nak nikah. Kalau tak cinta sayang, siapa nak nikah? Betul tak? Biasanya begitulah. Cinta, kasih, sayang, nakkan tu harta lah, macam-macam lah. Macam tu. Maknanya ada tempat berpaut, kan? Ada tempat bergantung. Tapi yang first sekali, pertama saya cakap, perbetulkan niat. Kan? Niatlah lillahi ta'ala, saja aku berkahwin kerana Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Supaya maknanya ada pahala lah SWT dan dikira ibadah. Tapi kamu buat.
Yang pertama. Yang kedua, cakap niatlah untuk menyambungkan silaturahim antara pihak keluarga lelaki dan juga pihak keluarga perempuan. Kan? Sebab bila kita berkahwin, kita bukan hanya mengikat hubungan dengan pasangan kita, malah kita mengikat hubungan dengan ahli keluarga dia. Akan ada pak mentua, mak mentua, cakap ipar duai dan sebagainya, akan ada. So hormatilah mereka sebagaimana kamu menghormati akan ahli keluarga kamu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, niatlah untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu merupakan sunnahku. Barang siapa tak suka dengan sunnahku, maka bukan pada pelaku. Yang ketiga. Yang keempat, niatlah untuk menghindarkan diri daripada dosa dan maksiat, perkara-perkara yang tak elok daripada sudut pandangan masyarakat, daripada sudut pandangan agama sendiri, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina, kerana zina adalah satu perkara kira bersuara. Kemudian saya tambah lagi, saya tambah lagi poin-poin lain, antaranya banyakkan bersyukur pada Allah. Kerana Allah Ta'ala bagi kita kesihatan tubuh badan yang sihat, akal yang waras, kan? Dikurnia pula jodoh pula, kan? Jodoh pasangan. Ada orang yang sudi menjadi pasangan hidup kita. Sebab di luar sana ramai yang mencari pasangan, masih lagi tak jumpa pasangan, kan? Jadi kamu dikurniakan jodoh pasangan, dapat pakai baju berganti negeri ni, kan? Ada orang sudi menjadi pasangan hidup kamu untuk meneruskan kehidupan. So banyakkan bersyukur pada Allah. Kemudian saya tambah lagi, banyakkan bersabar ketika mendirikan rumah tangga, kerana banyak cabaran-cabarannya ketika mendirikan rumah tangga. Dan yang last sekali, biasanya saya tambah tanggungjawab. Tanggungjawab lah. Kan? Tanggungjawab, kan? Sebagai seorang suami, nanti kalau ada anak, sebagai seorang ayah. Kemudian yang perempuan pula akan menjadi isteri. Kemudian kalau ada anak, akan menjadi ibu. So tanggungjawab tu akan bertambah setiap masa, daripada semasa ke semasa. So kerukunan rumah tangga ni bergantung pada anda berdua, tak bergantung orang lain. Kalau kamu nak bahagia, so kena korelasi, tolak ansur, percaya mempercayai, betul tak? Percaya mempercayai terhadap orang lain. Perlu ada persepahaman dalam rumah tangga. Itulah lebih kurang lah. Sebab kalau nikah pejabat agama ni masa singkat, tak sampai nak khutbah ada Imam Mansuri. Sebab ramai lagi yang keluar tu tengah menunggu. Paling tidak pun dalam 5-6 pasang satu hari. Baik. Kalau time Covid ni, yang boleh bernikah itu di masjid, di surau. Di masjid, surau dan pejabat agama saja. Rumah tak dibenarkan sekarang lah, dalam PKP sekarang. Macam itulah. Kata kuno kenara pun tak boleh. Macam tu. Okay. Jadi kita sama sekali lagi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Maksudnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, iza nakahtumul mu'minat, apabila kamu bernikah dengan perempuan-perempuan yang mukmin. Kamu bernikah dengan perempuan-perempuan yang mukminin. Summa talaqtumuha. Kemudian kamu menceraikan dia. Ini kalau berlaku kes berlaku perceraian lah. Summa talaqtumuhunna. Kemudian tiba-tiba berlaku perceraian. Kalau di sini dia kata kemudian kamu ceraikan mereka. Terjemahan ni tak apa tepat lah. Seolah macam kita nikah, lepas itu tu ceraikan. Tak boleh. Summa talaqtumu maksudnya kemudian tiba-tiba kamu menceraikan mereka, berlaku perceraian. Min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu dapat menyentuhnya. Fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Mana perempuan tak bedah lah. Perempuan tu tak bedah. Sebab apa? Sebab belum ada berlaku persetubuhan. Istilahnya janda berhias. Istilahnya apa? Janda berhias.
Perempuan-perempuan yang diceraikan ni dia ada banyak kategori. Perempuan yang telah ceraikan. Kan antara ada perempuan yang diceraikan dengan secara pasah. Ada perempuan yang diceraikan dengan secara khulu, tebus talak. Ada perempuan yang diceraikan dengan talak biasa. Talak 1, talak 2. Ada perempuan yang diceraikan dengan talak bain kubra. Talak 3 lah. Dengan talak bain kubra. Ada perempuan yang diceraikan secara li'an. Li'an mana sumpah dia lah. Kan? Ada perempuan yang diceraikan dengan antaranya ialah macam tadilah. Maknanya contoh pagi nikah, petang dah kena cerai. Pagi nikah, petang dah kena cerai. Mungkin tak tahulah, mungkin dia bergaduh apa benda ke. Kan kadang budak ni, kadang-kadang budak muda ni kadang tahu memang faham lah. Dia main hantam dia je. Dia dah bongi kan, terus dia ceraikan isteri dia dengan talak 3. Ada talak 1, ada juga talak 2. Kan? Jadi bagaimana perempuan-perempuan yang telah diceraikan, sebelum kan dia kata sebelum kamu menyentuhnya. Nampak? Maknanya belum ada berlaku persetubuhan. Istilahnya janda berhias. Ataupun janda berhias ini boleh juga kita katakan, maknanya janda berhias ni dia pagi nikah, petang suami dah meninggal. Pagi nikah, petang suami meninggal. Mungkin suami sakit jantung ke, aksiden ke dan sebagainya, tiba-tiba meninggal. Mana belum sempat bersama lah, tidur bersama antaranya. Kalau ikut pada peraturan daripada enactment undang Islam ni untuk perkahwinan ni, mana-mana perempuan yang kategori janda berhias ini, kalau dia nak menikah dengan lelaki lain, dia kena mohon ke mahkamah, kebenaran mahkamah untuk perkahwinan. Sebab dia dalam kategori janda berhias. Okay? Jaranglah jumpa benda ni, tapi adalah iaitu. Okay. Jadi masuk berkahwin dengan perempuan-perempuan beriman adalah dengan berakad nikah dengan mereka. Hal ini berdasarkan maksud ayat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya. Jadi apakah maksud menyentuh ni? Iaitulah menyetubuhinya. Menyetubuhinya. Okey? Ini dikatakan sebagai iza nakahtumul mukminat tu. Apabila kamu berkahwin dengan perempuan. Jadi kalimat nakah tu boleh kita terjemahkan dengan makna akad dan boleh kita terjemahkan dengan wata'. Persetubuhan. Persetubuhan suami isteri tadilah. Tapi kita kembali pada tadi, makna yang paling popular untuk nikah ini ialah akad. Bukannya persetubuhan. Tapi tak salah juga kita terjemahkan dengan persetubuhan suami isteri yang telah halal selepas akad nikah. Macam tu. Baik. Kemudian pensyaratan nikah. Boleh sambung lagi sikit lagi? Nak habis dah ni. Cukup? Sikit lagi. Sono lah Ustaz dengar. Sono atau sono? Ni bawa sikit kan? Bawa sikit. Macam-macam isu ni berkenaan pernikahan ni. Okey. Persyaratan nikah. Islam mensyaratkan perkahwinan dan menetapkan peraturan yang sempurna berdasarkan prinsip yang kukuh dan menjamin kestabilan masyarakat. Okey. Jadi apakah tujuan pernikahan? Kenapa nikah ni disyariatkan? Islam mensyariatkan perkahwinan dan menetapkan peraturan yang sempurna berdasarkan prinsip yang kukuh dan menjamin kestabilan masyarakat, kebahagiaan keluarga, tersebarnya kebaikan, pemeliharaan budi pekerti dan mengekalkan generasi manusia. Itu antara syariat pernikahan lah. Kenapa nikah disyariatkan? Sebab apa? Supaya masyarakat ni stabil lah, salah satunya. Masyarakat stabil, kukuh. Sebab kalau tak ada pernikahan nanti, sama macam binatang lah. Betul tak? Kalau binatang tengok lah, boleh. Dia binatang tak kisah. Hatta anak dia sendiri pun kadang dia mengkawan dengan anak dia sendiri.
Kan, dia binatang, dia tidak ada peraturan apa-apa. Tapi ada di kalangan manusia ni jadi macam binatang. Itu namanya haruan makan anak. Istilahnya haruan makan anak. Maknanya anak itu dia sendiri pun, darah dia sendiri pun dia sanggup buat. Dia setubuhi. Kan? Dia rogol anak dia sendiri sebagainya. Jadi Islam membolehkan perkahwinan supaya jangan terjadi macam tu lah. Okay? Dan Islam boleh perkahwinan supaya jangan ada perzinaan. Sebab bila berlaku perzinaan, sudah tentu akan lahirnya antaranya anak tak satarah. Salah satu dah. Satu lagi, dengan perzinaan akan turunnya bala bencana daripada Allah Ta'ala. Tak? Sebab kan banyaknya benda yang tak elok yang berlaku dalam masyarakat. Tuan-tuan lihatlah sejarah-sejarah yang lepas. Macam mana? Tuan-tuan ingat tak kota apa tu yang di Itali tu? Kota Pompei. Ingat tak kota Pompei tu? Ada filem movie yang dibuat Pompei. Kan? Yang terdapat di Itali lah. Di mana kota ni ialah kawasan yang terdapat satu tempat yang besar juga di Itali ni, yang mana kawasan tu macam tempat pelacuran lah. Tempat pelacuran, tempat perzinaan. Kan? Lelaki main dengan lelaki, perempuan main dengan perempuan, lelaki main dengan perempuan, perempuan main lelaki dan sebagainya lah. Benda tu bebas lah di situ. Apa yang terjadi pada kota Pompei tu? Terjadinya letusan gunung berapi kan. Gunung berapi yang besar sehingga menenggelamkan kota itu. Habis semua, tidak ada seorang pun yang mati, yang hidup. Tak berapa banyak lah, lebih saya rasa lebih daripada 10,000 lah penduduk yang terdapat kat Pompei tu. Habis kan, tertimbus, tertanam ataupun tenggelam lah. Sebabkan dia punya kata abu-abu tu, abu gunung berapi itu yang begitu besar tu menenggelamkan kota itu. Dan akhirnya kota itu dijumpai kemudian. Dah berpuluh tahun kemudian baru dijumpa balik kota tu. Itu yang tuan-tuan tengok ada gambar kan. Gambar yang manusia jadi batu tu kan. Kota Pompei lah. Siapa pernah tengok? Dalam FB kadang ada kan benda tu. Itu kesan daripada perzinaan lah tu. Perzinaan, pelacuran kan. Kata hubungan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan bercampur aduk kan. Itu akhirnya semuanya mengundang bala bencana daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tentu kita pun tak nak jadi macam tu kat tempat kita. Betul tak? Sudah tentu kita tak nak jadi benda tu berlaku kat tempat kita. So maknanya kalau ada benda-benda yang bukan-bukan berlaku kat tempat kita, kan, lelaki perempuan contohnya berkhalwat dalam rumah ke, kita tahu kan, mereka ni tidak ada ikatan apa-apa. So wajiblah kita kan buat report ke, buat aduan ke dan sebagainya. Tak boleh kita hanya memandang saja kan. Sebab kalau memandang saja sudah tentu akan mengenang bala bencana daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan masalah nak jaga tepi kain orang. Ada orang cakap macam tu, buat apa kena jaga tepi kain orang? Biarlah dia, letaklah dia kan. Tak boleh lah kita macam tu. Ini bukan masalah menjaga tepi kain orang. Dia memang dah tanggungjawab kan. Sebab kalau kita tak ambil tindakan, tak buat report dan sebagainya, sudah tentu akan mengundang bencana daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alah report bukan lambat ustaz. Itu tak tahulah kita kan. Itu pihak yang bertanggungjawab lah. Siapa tanggungjawab tu, dia lah peranan macam tu. Dan menjamin kestabilan masyarakat, kebahagiaan keluarga, tersebarnya kebaikan, pemeliharaan budi pekerti dan mengekalkan generasi manusia. Firman Allah Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maka hendaklah kamu berkahwin dengan siapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan sama ada 2, 3 atau 4. Ini poligami ni ustaz. 2, 3 atau 4. Jadi Islam membolehkan berkahwin untuk lelaki-lelaki yang ada kemampuan untuk menambah ataupun buka cawangan. Kan? Tambah buka cawangan. Yang mampulah.
Kan? Ikut prosedur je lah. Macam kami pejabat agama, kami tak pernah halang siapa yang nak poligami. Kan? Kami tak pernah halang siapa nak poligami lah. Mohon ke mahkamah. Cakap. Pergi mahkamah, mohon keputusan mahkamah, jumpa hakim. Hakim kata okey, boleh. Ada perintah mahkamah boleh berpoligami, bawa surat ke pejabat agama, kita proses pejabat agama, lampirkan dokumen lain yang kita perlukan. So, kita luluskan nikah. Luluskan nikah. Okey, tak ada masalah. Yang penting kamu mampu. Dan melalui proses mahkamah. Macam tu. Ada proses, insya-Allah kita luluskan, tak ada masalah. Tak pernah pun kita nak halang sesiapa yang nak berpoligami lah, untuk yang laki-laki. Macam tu. Sebab Islam pun membolehkan benda tu. Kalau Nabi pun, isteri pun, Nabi pun lebih daripada 4 orang isteri Nabi. Kan isteri Nabi kan 10 ke 11 isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Macam tu. Dan firman Allah Taala lagi, wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Dan kahwinlah orang-orang yang bujang, lelaki dan perempuan di kalangan kamu, dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Ayat ni ada sambungannya. In kuntum fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalau kamu ni orang-orang yang fakir, kan, maka Allah Taala akan mengkayakan kamu dengan kelebihan dia. Dia ada sambungan ayat ni. Wa ankihu ayyama minkum wassalihin min ibadikum. Kahwinlah orang-orang yang bujang, kan, lelaki atau perempuan daripada kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. In kuntum fuqara, kalau kamu fakir, kata Allah sambungan ayat ini, yughnihimullahu min fadlih. Nescaya Allah Taala mengkayakan kamu dengan kelebihan dia. So suami, bila seorang itu dah menjadi suami, maka antara tugasan dia ialah membawa ahli keluarganya ke syurga, bukan ke neraka. Sesuai dengan firman Allah Taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Sebab ada yang suami-suami hanya berkahwin, bila kahwin semayang tak ke mana, puasa tak ke mana, kan, masjid surau pun tak pernah hadir, pengajian ilmu pun tak pernah ikut. Dia hanya datang ke masjid surau waktu akan nikah je. Habis akan nikah dan nikah semua, tak pernah jejak ke masjid, tak pernah ke surau kamu. Macam tu, macam mana tu? Tak boleh lah macam tu. Saya rasa sekadar itulah perbincangan kita malam ini, tuan-tuan. Cukup sekadar tu untuk kita punya mukadimah kita. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi lah perbincangan kita. Ada soalan? Dua orang ya. Kena dengan nikah ini, bila kita tengok dalam kitab nikah kahwin, ketika kita nak mulakan perkataan nikah, ketika kita mulakan perkataan kahwin, kadang-kadang bila kita akan aku nikahkan aku kahwin akan kau, dan ada pula aku kahwinkan akan kau, ada pula aku nikahkan akan kau. Jangan mas kahwin, kenapa tidak dikatakan mas nikah? Jadi kita nak tahu penjelasan apa perbezaan nikah dan kahwin. Tak ada beza lah. Nikah kahwin sama je. Nikah, aku nikahkan kau, aku kahwinkan akan kau, sama je. Mana-mana istilah boleh kita gunakan. Aku nikahkan kau dan aku kahwinkan akan kau, mana-mana boleh. Kalau dia kata dengan mas nikah RM200 tunai, dia tak ada mas nikah. Mas nikah tak ada, dia mas kahwin. Istilah dia memang mas kahwin, dia tak ada sebut mas nikah. Cuma lepas nikah itu boleh, kan, sama ada kahwin ataupun nikah. Cuma nikah ni asalnya bahasa Arab. Tu je. Nakah tu nikah, bahasa Arab. Kahwin ada tak bahasa Arab? Tak ada. Kawana ada. Ada kawana. Kahwin tak ada. Tak ada. Di perkataan nikah tu sendiri pun memang bahasa Arab. Perkataan nikah itu sendiri pun bahasa Arab.
Jadi bila kita gunakan aku nikahkan kau, maknanya kita menggunakan bahasa Arab tu. Kita gunakan bahasa Arab. Bila kita gunakan aku kahwinkan kau, maknanya kita menggunakan bahasa Melayu. Dua-duanya makna yang sama. Nikah dan kahwin sama. Okey? Mas kahwin tu tak boleh guna mas nikah ke? Mas nikah boleh, kalau ikutkan boleh lah, tapi pelik sikit lah. Pelik lah orang dengarnya mas nikah. Nasib baik tak jadi mas merah pula. Kan? Lafaz ijab kabul kan. 10 tahun lah saya buat nikah, telah terjumpa satu lafaz ijab kabul kan. Sudah terbaru 3 hari lah. Kita nak lafazkan ijab, jadi dia mewakili wali. Jadi saya melafazkan ijab, aku nikahkan ijab. Jadi belum sempat saya melafazkan ijab, dia dah kabulkan. Mana aku terima nikahnya, saya belum lafaz lagi. Tapi sekiranya dia terus kata dengan mas kahwin 200,000 tunai, saya pun ambil mudahnya, saya akadkan kemudian. Mana dia aku nikahkan kau, kita baliklah. Tak boleh. Mestilah kita kena ijab dulu. Dah ijab mau kabul. Dah ijab dulu baru kabul. Mana boleh kabul dulu, terima dulu, dah tiba-tiba baru serah kemudian. Nikah fasid lah. Tak salah, fasid lah. Fasid. Mana saksi dah kena bertanggungjawab kat situ lah. Siapa jadi saksi? Siapa jadi saksi masa tu? Dia tak sama dia jual beli saya. Ya? Dia tak sama dia beli kan, macam kita beli nikah kedai kan. Kadang-kadang kita dulu cakap aku beli, aku jual, kita orang yang jual kan. Kadang-kadang kita cakap kita cakap aku jual, saya beli. Tak sama. Tak sama lah. Sebab jual beli ni lain pula bab dia. Ini nikah ni dia menghalalkan persetubuhan, dia lagi berat berbanding jual beli. Kan? Tapi tak apalah, kita tengok dulu lah macam mana ni. Tapi bagi saya tak boleh lah. Dia mesti lafaz ijab kabul. Cuba imam tengok dalam kitab tu ada tak? Lafaz sirah. Dalam kitab ni ada. Bab tu ijab kabul tu. Ijab tu ni. Ada soalan ni. Lafaz ijab kabul. Kita tengok pada bahagian lafaz. Oh boleh. Boleh tak? Ya. Boleh. Dia kata wa yasihu taqaddumu lafzul zawji ala lafzul wali di anna taqaddama wa ta'akhkhara sawa'un fi ibadatul maqsud. Sahlah mendahulukan lafaz suami di atas lafaz wali. Dalam bab rukun akad nikah dalam bahasa Arab lah. Bahasa Arabnya ni itu saya tak tahu ada ke? Kita tengok. Dia kata dalam rukun yang pertama sirah lafaz. Sirah iaitu ijab daripada wali perempuan seperti zawwajtuka ataupun angkahtuka ibnati. Aku nikahkan kau ataupun aku kahwinkan kau dengan anak perempuanku. Wal qabul minaz zauji, dan perkataan qabul itu daripada suami. Kakaulihi seperti katanya
zawwajtu, aku kahwin. Au nakahtu ibnatuka, aku nikah dengan anak perempuan kau. Wa yasihu taqadduma lafzu zawji ala lafzil wali, sahlah terdahulunya lafaz suami di atas lafaz wali. Li'anna taqaddama, kerana sesungguhnya mendahulukan, wa ta'akhara, dan mentakhirkan, sawaun, sama, fi ibadatil maksud, untuk faedah maksud. So bolehlah, maknanya suami menerima dahululah. Terima dahulu, maknanya imam ijab kemudian. Mungkin suami lelaki tu mungkin dia tak menyompet kan. Dia tak sabar kan. Dia tak sabar kan, dia nak sompet kan ya. Kan? Apa dia? Dia tak sabar kan. Kono pula PKP kan. Kono pula PKP ni menanggung tangguh kan. Dia terima dulu. Imam belum sompet lagi. Okey Imam, selesai? InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shalihan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyanata ya alim lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma jama'na hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqal ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil ada. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz untuk kuliah pertama ni malam ini. Di banyak perbincangan bab pernikahan. InsyaAllah kedepannya kita cuba istiqamah ya, meneruskan apa